Kenal pasti matlamat dan juga kita pastikan bajet kita ngam baru kita beli rumah. Okey, so itulah topik yang saya nak bincangkan pada pagi ni. Yang mustahaknya bila kita nak beli rumah, kita kena pastikan apa sebenarnya matlamat kita, apa sebenarnya tujuan kita beli rumah tersebut. Adakah tujuan kita beli rumah tersebut untuk tujuan tinggal sendiri? Adakah tujuannya adalah untuk pelaburan? Adakah tujuannya untuk kita buat flipping, beli hari ini mungkin beberapa tahun akan datang kita nak terus jual, ataupun untuk mendapatkan cash flow. Cash flow tu maknanya kita sewakan rumah tersebut dan setiap bulan kita dapat hasil daripada sewaan tersebut. Dan macam-macam lagi lah matlamat yang tuan-tuan perempuan sendiri tetapkan dan sasarkan, dan pastikan tuan-tuan perempuan dah kira dulu kemampuan tuan-tuan perempuan. Berdasarkan kepada kemampuan tuan-tuan perempuan barulah tuan-tuan perempuan letakkan harga yang tuan-tuan perempuan nak beli berdasarkan kepada pengiraan yang kita dah buat, berdasarkan kepada kemampuan yang kita dah kira. Okay, so itulah topik yang kita nak bincang pada pagi ni. Okay, matlamat tuan-tuan perempuan, bila kita nak buat suatu perkara, kita pastikan yang kita ada matlamat. Kenapa kita nak buat suatu perkara tersebut? Tak semestinya dalam pembelian rumah sahaja. Kita nak buat apa-apa urusan sekalipun. Apa tujuan utama kita membuat urusan tersebut? Apa tujuan utama kita membeli rumah tersebut? Kalau tuan-tuan perempuan kata nak beli rumah disebabkan tuan-tuan perempuan nak tinggal sendiri, jadi pastikan kita cari rumah yang memang menepati kriteria yang kita nak untuk membina keluarga kita di rumah tersebut. Pastikan kita beli rumah yang memang menepati kehendak dan juga menepati keperluan keluarga kita. Katalah tuan-tuan perempuan, sekarang ni kita cerita nak beli rumah sendiri. Okay, so nak beli rumah sendiri, katalah tuan-tuan perempuan ni family-nya ada 4 orang, tuan dan juga isteri, ataupun ada anak 2 orang kat situ. So anak pun mungkin anak ni masih kecil lagi lah, baru umur lingkungan 5 tahun, yang seorang lagi tu mungkin 3 tahun. So bila ada anak 2 orang, kita suami isteri, so ada 4 orang family members dalam keluarga kita. Jadi kenapa kita nak kena beli rumah yang terlalu besar sedangkan kita hanya ada 4 orang saja? Kenapa kita nak kena cari rumah yang mungkin berkeluasan sampai 3,000 lebih square feet, rumah semi-D sebagai contoh, dan dalam masa yang sama biliknya sampai ada 7, ada 6 sedangkan kita hanya ada 4 orang family member saja. Jadi kalau kita katalah kita baru berniat nak beli rumah, dan dalam masa yang sama matlamat kita adalah untuk membina family di rumah tersebut, dalam keadaan kita yang mungkin baru bekerja, mungkin kita gaji kita mungkinlah lingkungan 5,000 ke 6,000 sebulan, mungkinlah saya anggarkan lebih kurang begitu. Jadi tuan-tuan perempuan sebenarnya tak perlu target untuk beli rumah ataupun meletakkan matlamat untuk beli rumah yang lebih besar daripada keperluan yang tuan-tuan perempuan ada. Jadi mungkin ada yang bertanya kepada saya, Coach, tapi saya ni sebenarnya saya suka buat anak, Coach. Saya dan isteri saya suka buat anak, so lepas-lepas ni mana tahu ada rezeki anak bertambah dan sebagainya. Okay, so keyword dekat situ mana tahu. Keyword dekat situ mana tahu lepas ni ada anak lebih dan sebagainya. Okay, jadi kita tak tahu anak kita berapa orang sebenarnya, anak kita 2 orang ke, anak kita lebih daripada tu ke. So itu semua kuasa Allah, Allah yang berikan rezeki kepada kita. Jadi kalau tuan-tuan perempuan bercadang untuk membeli rumah, ketika tuan-tuan perempuan nak beli rumah tu jangan terlalu memikirkan sangat, jangan terlalu memikirkan sangat apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Fikirkan apa yang berlaku ketika tuan-tuan perempuan masa nak beli tu, keadaan tuan-tuan perempuan ketika tuan-tuan perempuan nak beli. Bagi saya tak salah, bukan nak kata benda tu salah tuan-tuan perempuan beli rumah yang lebih besar, tuan-tuan perempuan bercadang untuk membina keluarga yang lebih ramai dan sebagainya, nak tambah anak dan sebagainya. Itu tak salah, alhamdulillah, bagus. Niat tu memang dah bagus. Cuma kena selitkan juga kita punya bajet. Kita kena pastikan yang bila gaji kita pada ketika tu banyak tu, dan kita nak beli rumah mungkin dengan bajet yang ada tu tak mampu lagi sebenarnya untuk beli rumah yang lebih besar daripada tu. Jadi kenapa kita nak kena pening-pening kepala nak cari juga rumah yang lebih besar daripada apa yang kita sebenarnya mampu untuk miliki. So maknanya matlamat tuan-tuan perempuan tu kena betul, kena letakkan sasaran mengikut target yang tuan-tuan perempuan berdasarkan pada bajet yang tuan-tuan perempuan ada. Jika kita terlalu memikirkan sangat
terlalu memandang jauh ke depan. Nanti anak nak kahwin, nak kena ada tanah kat depan rumah, nak buat kemah senang. Nanti kalau misalnya kata saudara mara nak datang ke rumah, nak parking kereta senang kan. So kalau misalnya kata ada family members yang datang daripada jauh nak tidur kat rumah kita, ada bilik tetamu ni senang. Semua benda tu kita fikir kan, kita fikir dalam kepala otak kita ni, kita fikir semua benda tu kita nak masukkan dalam planning kita nak beli rumah ni. Kalau dalam keadaan sekarang kita mampu, tak apa, boleh teruskan. Tuan-tuan puan dah kira bajet. Okey, katalah rumah yang nak beli dalam keadaan sekarang ni, rumah yang kita mampu beli katalah 320,000 lah katakan. Dengan bajet yang ada, dengan duit yang ada, kita dah survey dan tengok dan sebagainya, kita dah kira gunakan loan calculator dan sebagainya. Rumah yang kita mampu milik daripada DSR punya checking dan sebagainya, harganya 320,000 ataupun below than that lah. 320,000 ataupun bawah daripada tu. Okey. So kalau katalah dengan bajet 320,000 tu tadi, kita punya matlamat untuk membeli rumah kediaman untuk kita bina keluarga kita, dan rumah yang boleh dapat dengan harga 320,000 tu adalah rumah katalah teres setingkat. Teres tingkat yang terletak di kawasan Kajang sebagai contoh. So kenapa kita nak kena pening-pening kepala, nak kena cari juga rumah yang bajet lebih daripada 320,000 untuk memuaskan kriteria kalau katalah kita dapat bina keluarga yang lebih besar pada masa akan datang, untuk memudahkan kita pada masa akan datang. Faham tak maksud saya? Sebab kita dah kira dah bajet kita tu, kita dah kira memang ngam-ngam rumah kita tak boleh beli lebih daripada harga 320,000. Tuan-tuan puan ingat lagi tak saya pernah cerita loan calculator PCMY. Tuan-tuan puan boleh download PCMY punya calculator tu, kat situ ada DSR punya calculation, kat situ ada juga monthly installment punya calculation. Kita boleh kira berapa DSR kita, berapa sebenarnya loan calculator yang kita boleh buat pinjaman dengan pihak bank berdasarkan kepada gaji yang sedia ada, berdasarkan kepada pendapatan kita yang sedia ada. Kenapa kita nak kena fikir, nak pecah kepala, nak kena keluarkan duit lebih nak beli rumah yang lebih besar, sedangkan itu bukannya keperluan kita pada masa itu. Kalau ada bajet lebih tak apa, teruskan. Ini saya cerita kalau katalah kemampuan kita memang terhad setakat itu saja. Kenapa nak kena fikirkan cara nak dapatkan rumah yang lebih besar, sedangkan kita tahu yang memang kita tak mampu untuk servis loan installment untuk rumah yang lebih besar tersebut, kerana DSR kita memang dah burst kat situ. Memang ngam-ngam 320,000 je rumah yang kita mampu beli. Sebab tu saya cakap awal-awal, kenal pasti matlamat kenapa kita nak beli rumah, dan jangan tengok terlalu jauh ke depan, tengok pada masa sekarang. Keperluan kita pada masa sekarang, apa yang kita perlukan pada masa sekarang, bukan untuk 10-20 tahun akan datang. 10-20 tahun akan datang, kalau tuan-tuan perempuan ada rezeki, rumah yang tuan-tuan perempuan dah beli sekarang ni yang berharga 320,000 tadi, boleh dijadikan aset ataupun boleh dijadikan modal, boleh kita jual semula rumah tersebut untuk kita dapatkan modal beli rumah yang lebih besar pada masa akan datang. Kalau kita perlukan rumah yang lebih besar pada masa akan datang. Dan sekarang kita tengok situasi sekarang, apa keperluan kita sekarang, kita beli berdasarkan kepada kemampuan kita dan berdasarkan kepada situasi keperluan kita sekarang. Kalau tak perlu, kenapa nak beli? Ukur baju di badan sendiri, tengok kepada kehendak kita, kepada keperluan kita, apa matlamat kita, dan pastikan bajet kita ngam, baru kita bertindak membeli rumah yang kita nak belikan tadi. Dan insyaAllah tuan-tuan perempuan bersedialah dengan buku ni. Siapa yang belum beli boleh beli sekarang. Pastikan tuan-tuan perempuan ada salinan senaskah buku ni untuk kita go through bab by bab, satu persatu. Start daripada hari Senin lepas kita dah mulakan sesi bedah buku ni, insyaAllah. Okay, so itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.